yang dah lepas up to date ni sekarang dia dah tak tahu. So dia orang daripada dulu tu dia orang ingat haram. Ni bukan perjudian, ini adalah perniagaan. Hai guys, Assalamualaikum, what's up, welcome back to aku punya YouTube channel. Macam yang korang tahu dan macam yang korang tengok tajuk, ini adalah basic volume 2 dan ini adalah video pertama. Macam yang aku bagi tahu sebelum ni, aku akan kongsikan basic sampailah ke akhirnya, insyaAllah kau boleh trade. Tapi untuk pengetahuan semua, aku hanya akan kongsikan benda yang secara basic, secara general untuk kau sebagai trader tahu dan ianya penting dalam trading dia. Aku takkan ajar benda yang kokoh, maksudnya contoh sampai fundamentals tanpa terlampau detail. Aku takkan tunjuk apa itu equity lah, macam mana kira lah, terlampau detail sangat aku tak akan bagi tahu, sebab benda tu in fact aku dah 7 tahun tak guna pakai pun. Apa yang kita nak adalah benda yang basic saja, dan benda basic itulah yang akan kickstart ataupun pemula untuk kau mendaki-daki sendiri. Kau jangan terima daripada aku sepenuhnya, kau mesti kena ada jalan kau sendiri pula nanti. Okey, jadi sebelum tu aku nak perkenalkan diri aku Fokyok. Pada yang baru datang, baru masuk ke video ni, kau boleh panggil aku Yok je. Tak payah nak panggil Sifu, tak payah nak panggil Master, tak payah nak panggil Tuan ke Sensei ke apa benda, tak payah. Just panggil Yok. Tak nak membuang masa dan membuang duit, jom belajar. Okay guys, so permulaan sekarang ni, apa itu forex? Apa benda forex ni? Mungkin kau nak tahu kan ni, selalu orang sebut forex ni apa, forex ni apa? Simple. Forex adalah singkatan kepada foreign, kau nampak sini FOR, foreign exchange. Dia singkatan untuk foreign exchange. So foreign exchange ni kalau kau tak tahu juga apa benda, kalau kau pergi keluar-keluar kat mall, money changer apa semua, itu adalah foreign exchange. Cumanya ini dalam online dia, yang tu dia punya offline. So apa benda forex ni yang orang duk, ramai orang nak trade sekarang, dan aku nak buat side income lah apa benda semua, tak kisahlah nak side income ke nak full income ke benda, yang penting apa benda forex ni? Forex ni adalah bidang perniagaan. So benda ni adalah satu profesional. Kalau dekat luar negara, forex ni adalah satu profession yang dipandang tinggi ataupun yang dipandang serius. Contohnya macam doktor, macam polis, peguam, bomber, businessman. Cuma dekat Malaysia ni je forex ni dipandang enteng ataupun dipandang daripada sudut benda yang macam fraud, scam apa semua. Itu disebabkan oleh individu-individu ataupun tim, badan-badan yang bawa benda tu yang tak bertanggungjawab, yang bawa benda tu sebaliknya, dan benda tu ada tempias-tempias pada trader-trader yang macam aku ataupun trader-trader yang otai kat luar sana, yang trade memang untuk diorang live untuk hidup. So benda-benda tu tempias, dan secara tak langsung benda tu nampak buruk dekat mata masyarakat. Jadi kalau kau nak tahu, forex ni adalah ini je. Forex ni apa? Forex ni adalah badan perniagaan. So bila dah kita kata forex ni adalah perniagaan, mesti ada benda yang diniagakan. Apa benda yang kita niagakan? Adalah mata wang. So kita meniagakan mata wang, kita niagakan US dollar, GBP dan euro, dan banyak lagi sebenarnya. Tak semestinya mata wang je. Kalau nak trade pun, kau boleh trade stock, kau boleh trade option, kau boleh trade share, macam-macam. Dalam platform trade tu, dalam broker tu, ada juga broker yang menyediakan benda-benda lain. Macam contohnya commodities, kau nak trade oil, minyak, macam-macam kau boleh trade. Tesla, Netflix, semua kau boleh trade. Cuma yang mostly, yang common, aku sendiri dan trader-trader lain, kau akan trade ni currency, mata wang, USD, GBP, euro. Sebab apa kita orang pilih ni? Sebab benda ni boleh dengan bermodalkan modal yang rendah untuk pemula. So US dollar, GBP dan euro. Jadi benda-benda lain pun boleh trade. Bila kata benda ni, mesti banyak transaksi. So kalau kau nak tahu transaksi yang ada ataupun yang berlaku dalam forex trading ni, lebih daripada 4 trilion USD. Latest check aku tengok lebih daripada 5 trilion USD. So 4 trilion USD lah kita ambil average lah, 4.3. 4.3. So daripada 4.3, daripada 5 trilion USD ni, kau bukan nak sampai 1 trilion, kau bukan nak sampai berbilion-bilion. Kita hanya nak 0.001% sahaja. Maksudnya kita hanya nak follow apa yang kita boleh buat. Maksudnya dengan bermodalkan yang kita mampu. Let's say lah kau bermodalkan $50, kita nak buat profit $20 sehari ke, $50 sehari ke. Benda-benda ni dia bukan benda yang tepat. Dia bergantung juga pada kita punya modal. Jadi ini je forex sebenarnya. Apa itu forex? Ia adalah singkatan kepada foreign exchange. So ini je forex, sangat-sangat simple. Kau duk play apa benda lah game. Kau jangan ingat ni game macam game main mancing-mancing, berjudi ke apa. Tak, ini bukan perjudian. Ini adalah perniagaan. Faham tak? Ini forex adalah bidang perniagaan. So bila orang kampung tanya forex ni apa? Forex ni adalah saya business, forex trading, saya trader, saya investor. Kau jangan sebut kau main forex. Nanti dia orang dalam kepala, dia orang ni main game mancing ikan online ke? Tak, bukan. Forex adalah bidang perniagaan. Jadi dalam forex trading ni kita hanya ada 2 action saja. So kita ada buy, kau boleh nampak kat
sini dan kita ada sell. Ni je dalam bidang trading, dalam buy, dalam stock ke, dalam auction ke, dalam forex ke, dalam apa benda ke, ni je ada dua ni. Dia tak ada COD ke, dia tak ada pre-order, dia tak ada apa-apa benda lah nak. Dia ada hanya buy dan sell. Dia tak ada benda pelik-pelik nak kena selfie, nak kena COD, pre-order, nak kena post dulu bayar kemudian, tak ada. Hanya ada dua tindakan, iaitu buy dan sell. Apa yang kita niagakan, apa yang kita buy dan sell adalah mata wang. So simple. 5 hours later. Lah kita ambil nama Adam kat sini. Adam kat sini minggu depan dia nak pergi USA. Jadi Adam dia dekat Malaysia. So Adam dia ada duit MYR. Ini adalah duit USD. Duit MYR tak boleh nak pakai pergi London nanti nak pakai USD. So apa yang Adam buat? Adam pergi dulu ke money exchanger. So Adam nak bawa, dia nak pergi jalan-jalan ni dengan girlfriend dia lah, katakan family lah, family dengan girlfriend dia tunang kan, nak pergi honeymoon sebelum kahwin dengan family. So dia pergilah money exchanger ni, dia pun nak tukar. Dia nak bawa, dia target dia tak mampu sangat sebab nak simpan duit untuk kahwin. Dia nak bawa dekat sini dalam 2000 USD je. So Adam ada sediakan RM8,000. 8,000 MYR. Masa ni katakanlah kita letak rate 4.0 rate 4.0. So RM8,000 Adam pergi dekat money exchanger. Dia cakap, abang saya nak tukarlah RM8,000 ni ke USD. Berapa saya dapat? Abang tu kira-kira, oh rate ni, rate 4.0 ni, oh okey, awak dapat 2000 USD. Okey, dengar. So bila dia dah dapat 2000 USD ni, sekarang ni Adam dah ada 2000 USD. Adam pun pergilah melancong ke USA. Dia dah berseronok, berbeli-beli. Dia dah stay seminggu, dia dah nak balik Malaysia dah ni. Tiba-tiba 2000 USD dia ni tiba-tiba tinggal ada balance lah. Katakanlah $100. Senang nak kira. So ada balance $100. Dia nak balik Malaysia. So dia ada lebih. Takkan dia nak simpan duit dia ni kan. Kok dia nak tukar $100 banyak juga. So dia nak tukar pergi ke Malaysia dapat berapa. Kat sini dia punya perubahan. Kau tengok baik-baik Selama perjalanan Adam dekat 2 minggu kat sini, 2 minggu dia dekat USA, dia tak sedar 2 minggu ni dia dah habis sebanyak $1,900. So selama 2 minggu ni dia tak sedar ekonomi dah berubah sedikit demi sedikit. Maksudnya bukan ekonomi yang berubah bencana. Maksudnya ada news-news kat sini, ada berita-berita yang Adam tak tahu sebab dia tengah shopping. Dia bukan tahu apa-apa pun pasal forex trading. Dia hanya tahu bershopping kat USA. So ada fundamental, ada apa-apa isu semasa 2 minggu ekonomi ni. Tiba-tiba daripada rate 4.0 ni dia berubah ke rate 5.0, which is agak susah sebab paling tinggi pun tahun ni itu pergi ke 4.7. So rate daripada 4.0 pergi ke rate 5.0. Jadi berbalancekan $100 Adam ni. Adam pergi money exchanger. Adam dah balik Malaysia kan. Dia pergi dekat money exchanger abang ni tadi. Abang, saya ada $100 bang, baki saya pergi shopping kat London, saya nak tukar. Patutnya dengan rate 4.0 yang sebelum ni Adam hanya dapat RM400 sahaja. 400 MYR. Tapi disebabkan rate dah berubah 4.5, Adam dapat RM500. Jadi keuntungan Adam 100 daripada dia mula-mula pergi tadi disebabkan rate perubahan ni. Itulah forex trading. Engkau berjual beli duit mata wang ni. Cumanya ini dalam fasa online. Forex exchange ni dia tetap ambil rate dia, dia tetap ambil keuntungan dia. Sama juga macam broker, dia ambil keuntungan dia. So yang menjadi orang cakap haram-haram tu adalah swap. Swap ni swap. So swap ni sebenarnya dah tak ada dalam trading dalam tempoh yang sangat lama dah. Orang-orang dulu dia cakap haram sebab swap ni. Aku ada baca kat Facebook swap dah tak ada sebab broker dah isytiharkan mansuhkan swap sebab dia tengok pasaran orang agama Islam ni ramai nak buat trading sebagai punca pendapatan, tak kisahlah sampingan ke apa benda. So swap ni dia dah tak ada dah. Ada broker yang ada swap tapi jarang lah, sangat tak ada dah. Kebanyakan yang bertapak kat Malaysia ataupun yang masuk ke Malaysia ni pun, in fact broker-broker aku yang pakai sekarang pun tak ada swap. Kalau broker yang ada swap, contoh aku bagi tahu nama Azdi Trade. So Azdi Trade ni broker yang ada swap sebab macam mana aku tahu, aku dulu pernah pakai dan aku tak perasan ada. Dan bila aku nak apply untuk swap free tu, kena banyak submit agreement daripada segi ID sebab nak tengok kan Muslim lah apa benda, kena tanda tangan, kena fax balik. So benda tu leceh. Tapi ada badan-badan ataupun broker-broker yang boleh pakai kat Malaysia dan benda tu tak ada swap. Broker dia orang tak ambil swap, faham tak? Jadi benda ni lah, swap ni adalah riba yang haram tu. Dan orang-orang dulu dia hanya tahu yang waktu dulu, yang dah lepas up to date ni sekarang dia dah tak tahu. So dia orang daripada dulu tu dia orang ingat haram. So ini benda swap ni dah tak ada. Jadi so ini adalah forex trading, simple is that. So ini adalah dia punya fasa offline dia. Cuma dalam bidang trading, broker dan platform adalah bidang online dia. Ibaratnya kau pergi beli kacang dekat orang tepi jalan ataupun kau beli kacang kat Shopee. Faham tak? Cuma memanglah orang cakap tu kacang, dapat kacang. Ini dah mata wang. Faham tak? In fact dia punya keuntungan tu pun daripada segi mata wang juga. So ini je forex trading. Tak ada benda yang pelik-pelik pun. Kau tak payah dengar nak benda gempak-gempak. Ini je basic yang kau perlu tahu. Forex adalah badan perniagaan dan bank juga banyak buat trading.
banyak juga melibatkan diri dalam forex trading. Macam mana aku tahu? Aku ada member yang mak dia sendiri bekerja dekat dalam bank negara, dan mak dia sendiri pun belajar dengan aku juga untuk trade. So memang bank-bank ni pun diorang pun akan trade juga, dan diorang ambil duit kita pun untuk diorang personal trade untuk diorang juga. In fact, tak silap aku, TNB pun pernah loss sampai beberapa juta dalam forex trading. So mereka dibolehkan. Kenapa kita individu yang kecil-kecilan ni tak boleh kan? Disebabkan kepentingan diri dan negara. So kita sebagai individu dan orang Malaysia boleh juga nak trade. Jadi ini sahaja forex trading kalau kau nak tahu. Jadi itu je forex trading yang aku ulang cakap. Dan aku bagi tahu juga kat sini, aku explain secara ringkas. Kan kau ada komen pula, oh inilah itu, inilah itu, inilah kena tak ada, itulah tak ada, inilah. Aku buat basic volume tu secara ringkas untuk trader-trader yang tak tahu dan nak ambil tahu supaya diorang faham, supaya diorang jelas, tak serabut-serabut. Aku suka simpelkan dan bagi korang faham. Sebab apa yang dalam trading ni, benda-benda core nanti tu, aku dulu belajar juga major pair lah, itulah exotic lah, apa semua benda. End up bila aku dah lama, apa yang aku explain ni je. Maksudnya senang cakap, apa yang aku explain video sekarang ni dan video-video akan datang adalah benda yang kau sebagai trader hanya perlu tahu untuk kau nak trade. So itu saja video basic daripada aku untuk part 1. InsyaAllah kita jumpa lagi dekat part seterusnya. Kau jangan lupa follow Instagram aku, jangan lupa follow akaun TikTok aku, dan kau boleh masuk ke channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi, link ada kat bawah. Dan pastikan kau klik menggunakan link yang ada kat bawah, sebab link-link lain tu orang yang menyamar jadi aku. So hati-hati. InsyaAllah kita jumpa dekat next video. Pergi ke kedai membelikan the stick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum. Throw it up, Joe Montana. Ratchet little shorty. So I let her hold my hammer. Young nigga born a king. I don't even know that.